Salam sejahtera kepada pencara IDUP 3033 Encik Ahmadi Abdul Wahab. Pada hari ini saya Trin Lamti Tadius. Saya Miralisa binti Mahin. Dan saya Jaikwalina Albinos. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk berkaitan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori linguistik. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan membentang pengenalan terlebih dahulu. Kecerdasan yang kumpulan kami telah pilih ialah kecerdasan linguistik. Apakah itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik ialah kebolehan individu menggunakan perkataan secara berkesan, secara lisan atau bukan lisan. Individu ini mahir berkata-kata dan mengolah ayat. Mereka juga lebih cenderung dengan aktiviti bercerita, penulisan kreatif, perbahasan, perbendaharaan kata, dan ucapan formal. Kaedah pengajaran yang telah kami wujudkan untuk mengajar murid yang mempunyai kecerdasan linguistik yang tinggi ialah dengan menggunakan pengajaran dan pembelajaran berstesen. Kami telah membentuk 3 stesen yang mengandungi 3 aktiviti. Hal ini bermaksud setiap stesen mengandungi 1 aktiviti. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentang stesen 1 aktiviti 1. Bagi aktiviti ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan tematik. Pendekatan tematik ialah pendekatan yang berpandukan tema untuk mengajar sesuatu topik. Tema digunakan agar murid lebih mudah memahami kemahiran yang ingin diajar. Selain itu, strategi yang digunakan pula ialah strategi berpusatkan bahan dan strategi berpusatkan murid. Hal ini demikian karena aktiviti pada stesen ini tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah seperti roda, kertas, marker-pen, dan buku latihan. Kemudian, murid akan melaksanakan aktiviti berdasarkan bahan bantu yang disediakan tersebut. Dalam aktiviti ini, guru hanyalah menjadi fasilitator yang memantau murid sepanjang berlangsungnya aktiviti ini agar pelaksanaan aktiviti ini lebih lancar dan sistematik. Dan murid-murid juga sentiasa mengikuti syarat dan peraturan yang perlu diikuti sepanjang aktiviti ini berlangsung. Kaedah yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti ini pula lebih kepada perbincangan dan belajar sambil bermain. Aktiviti ini dinamakan sebagai roda pelbagai. Objektif di akhir stesen ini, murid dapat membaca perkataan dan nombor, kemudian dapat membentuk atau membina ayat. Pelaksanaan mestilah dalam kumpulan agar perbincangan berlaku. Oleh kerana guru menggunakan pendekatan tematik, maka tema yang digunakan bagi aktiviti ini ialah tema kekeluargaan. Justeru, ayat yang dibina mestilah berasaskan tema yang telah diberikan tersebut. Jika murid tidak memenuhi syarat keperluan tema, maka ayat yang dibina tidak dikira sebagai pon dalam aktiviti ini. Seterusnya, ini merupakan prosedur yang dilakukan oleh murid-murid untuk melaksanakan aktiviti di stesen 1 ini. Pertama sekali, guru harus membentuk kumpulan sesuai dengan jumlah murid yang terdapat di dalam kelas. Kemudian, murid akan mencabut nombor giliran untuk mengetahui siapa yang bermain dahulu. Kemudian, murid akan memusingkan roda yang tersedia tersebut. Jarum pada roda akan menunjukkan perkataan atau nombor yang berbentuk perkataan dan bukannya angka. Setiap ahli kumpulan mestilah membentuk ayat melalui perkataan atau nombor yang terpapar dalam masa 4 menit sahaja bagi 1 pusingan. Murid tidak boleh mengulang semula ayat yang sudah dibentuk oleh ahli kumpulan lain. Murid juga harus menulis setiap ayat yang dibina kerana
Sebelum beralih ke stesen seterusnya, murid mestilah membaca ayat-ayat tersebut semula. Kumpulan lain pula akan mengulang langkah 1 dan 5. Kumpulan yang dapat memenuhi syarat yang diinginkan akan dikira sebagai pemenang dan guru juga boleh memberi ganjaran kepada mereka selepas habis stesen ataupun selepas habis ke semua stesen. Ini merupakan contoh jarum roda dan roda pelbagai yang digunakan dalam aktiviti 1. Jika jarum roda berhenti pada perkataan adik, maka murid mesti membina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Kemudian, jika jarum tersebut berhenti pada perkataan 2, maka murid mesti membina ayat yang berkaitan dengan perkataan 2 tersebut. Guru mestilah mengingatkan murid untuk membina ayat yang berkaitan dengan tema yaitu kekeluargaan. Selesai sahaja murid melaksanakan aktiviti ini, murid boleh beralih kepada stesen yang seterusnya yaitu stesen 2. Bagi stesen kedua dan aktiviti kedua, saya serahkan kepada saudari Trenela. Terima kasih saudari Melulisa. Jadi kita beralih kepada aktiviti 2 stesen 2. Jadi bagi aktiviti ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ialah aktiviti yang melibatkan pengumpulan dan pentafsiran maklumat. Jadi murid akan dibimbing untuk berpikir, mengenal pasti dan akan membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara yang dibincangkan. Jadi aktiviti yang dijalankan akan melibatkan 2 strategi, yaitu strategi berpusatkan bahan dan juga strategi berpusatkan murid. Semasa aktiviti dijalankan, kaedah yang digunakan ialah sumbang saran. Setiap murid akan memberi pendapat masing-masing terhadap sesuatu perkara yang menjadi topik utama dalam pembelajaran. Jadi pendapat tersebut akan dipertimbangkan sekiranya ianya berkaitan. Baiklah, seiring dengan kecerdasan linguistik, aktiviti ini dirancang untuk memberi fokus kepada pengajaran terhadap sesuatu subjek melibatkan penggunaan bahasa melalui lisan. Jadi murid akan menonton tayangan video, kemudian mereka akan menjelaskan kandungan video dengan ringkas dan padat secara lisan berdasarkan kefahaman murid. Kemudian murid-murid akan menyumbang idea tentang kandungan dan guru akan menjadi penilai kemampuan murid untuk memahami topik pembelajaran. Antara kelebihan aktiviti ini ialah dari segi penggunaan TMK sebagai bahan bantu mengajar, yaitu pembelajaran abad ke-21 dapat diwujudkan. Ini selaras dengan ciri-ciri pedagogi masa kini. Jadi yang kedua, kemahiran bahasa juga dapat ditingkatkan melalui aktiviti lisan dan juga aktiviti mendengar audio berdasarkan tayangan video tersebut. Jadi ciri pedagogi masa kini yaitu guru sebagai fasilitator juga dapat diwujudkan melalui aktiviti ini. Selain itu, murid juga dapat terlibat secara aktif, dan murid yang mempunyai kecerdasan linguistik ini sangat sesuai dengan aktiviti ini. Kerana guru boleh menggunakan aktiviti ini dalam semua subjek, tidak kira bahasa Melayu, sejarah, sains, matematik, dan mata pelajaran yang lain. Ini ialah contoh sekiranya aktiviti ini dijalankan bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pertama, semasa murid beralih ke stesen 2, guru akan menayangkan video yang mengandungi tulisan dan juga audio lah. Jadi setelah menonton video tersebut, murid akan menjelaskan video dengan ringkas dan padat secara lisan mengikut kumpulan yang sama dalam stesen 1. Jadi murid akan diarahkan untuk mengenal pasti kosakata yang jarang didengari. Kemudian murid akan memberi idea dan pendapat masing-masing tentang maksud kosakata yang jarang didengari. Jadi akhir sekali, guru akan memberikan maksud yang sebenar. Maksud sebenar kosakata tersebut sekiranya tiada murid yang memberi maksud dengan tepat. Jadi pada akhir aktiviti, guru akan menilai kemampuan setiap murid dalam menguasai topik pembelajaran tersebut.
Seterusnya, murid-murid akan beralih pula kepada stesen yang ketiga selepas mereka selesai melakukan aktiviti dalam stesen kedua. Fokus utama aktiviti stesen ketiga ini adalah untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid dan menggalakkan pelibatan secara aktif dalam kalangan murid-murid. Pendekatan yang digunakan dalam aktiviti ini adalah pendekatan elektik. Pendekatan elektik ini menggunakan strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid, dan berpusatkan bahan. Kelebihan pendekatan elektik adalah murid dapat mengikuti sesi pengajaran dengan lebih mudah di dalam bilik terjang. Antara ciri-ciri pendekatan elektik ini ialah menggalakkan guru untuk bersikap lebih kreatif semasa dalam mengatur pengajaran, menekankan kemahiran berpikir murid, dan memberi penekanan terhadap penglibatan murid secara aktif di dalam bilik darjah. Aktiviti yang digunakan di dalam stesen ketiga ini akan menggunakan kaedah perbincangan. Berikut merupakan langkah pelaksanaan aktiviti dalam stesen ketiga. Pertama, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kumpulan. Kemudian, murid akan menonton tayangan video pendek berdurasi 2 menit tentang kisah anjing dengan bayang-bayang. Yang ketiga, ialah guru akan memberi penerangan tentang cerita ini dengan lebih lanjut. Tamsilnya, guru akan menguraikan ciri-ciri watak bagi anjing. Oke, seterusnya guru akan memberikan bahan, yaitu gambar kronologi kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan ini akan menerima gambar kronologi yang berbeza-beza. Kemudian setiap kumpulan akan berbincang dan mereka akan diberi masa untuk menceritakan semula cerita sang anjing dengan bayang-bayang mengikut gambar kronologi masing-masing. Baiklah, sebagai penutup, setiap kumpulan akan memberi rumusan tentang hasil dapatan mereka. Jadi melalui aktiviti ini kita boleh lihat terdapat strategi yang digunakan, yaitu strategi berpusatkan guru, murid, dan bahan. Kaedah perbincangan juga jelas digunakan dalam aktiviti ini. Baiklah, gambar-gambar di atas merupakan gambar kronologi yang akan diterima oleh setiap kumpulan. Jadi mereka akan menguraikan gambar-gambar kronologi ini mengikut kefahaman mereka sendiri. Secara keseluruhannya, ciri-ciri individu yang mahir dalam bidang linguistik ini mampu mengingat semula maklumat sama ada bertulis ataupun lisan. Mereka juga mahir membaca, menulis, berpidato, dan mampu menerangkan sesuatu perkara dengan baik dan mahir menggunakan unsur jenakah dalam penceritaan. Kecerdasan linguistik ini dapat dikembangkan dengan bermain permainan perkataan seperti permainan silang kata. Murid juga perlu rajin menghadirkan diri ke bengkel menulis, tekun membuat nilam, dan membaca berbagai jenis buku dan sebagainya. Secara keseluruhannya, ciri-ciri individu yang mahir dalam bidang linguistik ini mampu mengingat semula maklumat sama ada bertulis ataupun lisan. Mereka juga mahir membaca, menulis, berpidato, dan mampu menerangkan sesuatu perkara dengan baik dan mahir menggunakan unsur jenakah dalam penceritaan. Kecerdasan linguistik ini dapat dikembangkan dengan
bermain permainan perkataan seperti permainan silang kata. Murid juga perlu rajin menghadirkan diri ke bengkel menulis, tekun membuat nilam dan membaca pelbagai jenis buku dan sebagainya.